Assalamualaikum murid 5 Akasia. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran proses sains. Jom kita mulakan. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat untuk mengikuti PTPR pada hari ini. Pastikan kamu telah bersedia dengan buku teks sains tahun 5, buku tulis dan alat tulis. Berikut adalah standard pembelajaran untuk hari ini. Satu persatu memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku. 1.1.3 mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul. 1.1.4 membuat inference dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh. 1.1.5 meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data. Dan akhir sekali, 1.1.6 berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, murid mestilah dapat menghasilkan dua jenis kapal terbang. Kedua, mengenal pasti pemberi ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimanarkan. Dan ketiga, membina jadual untuk merekodkan data yang diperolehi. Adakah murid-murid masih ingat tentang kemahiran proses sains? Ada berapa kemahiran proses sains? Ya, betul. Ada 12 kemahiran proses sains. Mari kita baca satu persatu. Memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan ruang dan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pemberi ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Cikgu harap murid-murid dapat menghafal ke-12 kemahiran proses sains ini. 6 kemahiran proses sains ini murid telah belajar pada tahap 1 ya, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Manakala 6 lagi kemahiran proses sains murid telah dan akan pelajari secara lebih mendalam lagi pada tahap 2, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemberi ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Baiklah murid-murid, cuba kamu lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan Ana, Milia, Chan dan Rabi bermain tarik upin. Tahukah kamu apakah permainan tarik upin? Tentu kamu tidak boleh dengarkan. Tapi, cuba tanya pada atuk dan nenek kamu, apakah permainan tarik upin yang mereka main semasa kanak-kanak. Kanak-kanak sekarang bermain game. Tahukah kamu bahawa permainan game yang keterlaluan boleh merencatkan pertumbuhan otak kamu? Jadi, fikir-fikirkan. Baiklah, mari kita berbalik kepada soalan ini. Lihat pada situasi yang diberikan. Siapakah yang mendahului permainan ini? Cuba kamu lihat dua kumpulan ini. Apakah perbezaan pada kedua kumpulan ini, murid-murid? Apakah dua kemahiran proses sains yang terdapat dalam situasi ini? Kalau kamu lihat, kumpulan Chan dan Rabi mendahului permainan ini, kan? Terdapat perbezaan pada kedua kumpulan ini, iaitu jenis permukaan. Kan? Kalau kamu lihat kumpulan Aina dan Milia, upinnya ditarik di atas tanah. Manakala Chan dan Rabi menarik upinnya di atas rumput. Jadi jenis permukaan permainan ini adalah berbeza. Apakah pula dua kemahiran proses sains yang terlibat? Ya, memerhati dan membuat inference.
Bagaimana membuat inference terlibat dalam kemahiran prosesan ini? Membuat inference terdapat apabila kamu bertanyakan kepada diri kamu, mengapa sukar untuk Alia, Aina dan Milia menarik upih di atas tanah. Rujuk buku teks muka surat 2. Murid tahun 5 Zamrud akan mengadakan satu pertandingan mereka cipta kapal terbang kertas. Setiap murid menerima sehelai kertas berwarna yang diedarkan oleh guru mereka. Mari kita ikuti kisah mereka sebelum hari pertandingan. Lihat kapal terbang saya, Milia. Bentuk hadapannya panjang dan runcing. Ya, Ana. Mengapakah kamu menghasilkan kapal terbang kertas berbentuk begitu? Bentuk ini dapat mengurangkan daya rintangan angin. Nampaknya saiz kapal terbang kita berbezalah, Ana. Saiz sayap kapal terbang kertas saya lebih besar. Cuba kamu teka tujuan saya menghasilkannya begini. Murid-murid, apakah dua kemahiran proses sains yang dapat dilihat? Cuba kamu tengok pada dialog yang pertama yang dikatakan oleh Ana. Lihat kapal terbang kertas saya. Lihat kata kunci itu. Lihat adalah kata kunci yang pertama. Bila kita melihat, kita memerhati iaitu membuat perhatian menggunakan penglihatan. Jadi, kemahiran proses sains yang pertama di sini adalah memerhati. Lihat pada dialog kedua yang dikatakan oleh Milia. Milia bertanya kepada anak, mengapakah kamu menghasilkan kapal terbang kertas berbentuk begitu? Okey, jadi Ana kena memberi jawapan kepada soalan ini. Kepada soalan yang diutarakan oleh Milia. Jadi, di situ Ana telah pun membuat inference. Membuat inference adalah memberi sebab yang munasabab kepada persoalan yang dinyatakan. Mereka seterusnya berbincang tentang cara melipat kapal terbang kertas masing-masing, cara Ana dan cara Milia. Murid-murid, apakah kemahiran proses sains yang dapat dilihat semasa mereka hendak melipat kapal terbang ini? Lihat pada ayat yang diberikan. Terdapat kata kunci di situ iaitu cara melipat. Jadi, cara melipatnya adalah antara dua murid ini adalah berbeza. Jadi, kemahiran proses sains yang dapat dilihat adalah mengawal pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah dimanipulasi adalah cara melipat kerana terdapat perbezaan antara cara melipat Ana dan cara melipat Milia. Okey. Jadi, apakah pula pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini? Adakah kedua-dua murid ini menggunakan saiz kertas yang sama atau berbeza? Pasti mereka perlu menggunakan saiz kertas yang sama, bukan? Jadi, pemboleh ubah dimalarkan di sini adalah saiz kertas. Bagaimana pula dengan kualiti kertas? Bolehkah seorang menggunakan kertas yang nipis dan seorang lagi menggunakan kertas yang tebal? Itu tidak boleh, kan? Mereka perlu menggunakan jenis atau kualiti kertas yang sama supaya penyiasatan ini dapat dijalankan secara adil. Jadi, pemboleh ubah dimalarkan yang kedua adalah kualiti kertas atau jenis kertas. Murid-murid, mari kita baca dialog perbualan antara Milia dan Ravi. Wah, sungguh menarik bahagian hadapan kapal terbang kertas kamu. Mengapakah bentuknya begitu? Bentuk ini dapat menambahkan jisim pada bahagian hadapan supaya lebih stabil dan dapat terbang jauh. Begini cara saya melipatnya. Jadi murid-murid, berdasarkan dialog ini, apakah kemahiran proses sains yang dapat dilihat? Cuba kamu lihat bahawa Milia telah bertanya kepada Ravi. Kata kunci di situ adalah mengapakah. Jadi kemahiran proses sains yang dalam perbualan ini adalah membuat inference. Kerana membuat inference adalah memberikan sebab yang munasabah kepada sesuatu persoalan atau pernyataan yang dinyatakan.
Baik, jika boleh lihat pada gambar, ini adalah cara lipatan kapal terbang Ravi. Berbeza sedikit daripada cara lipatan kapal terbang Anna tadi. Baik, melihat dialog antara Chan dan Anna di bawah. Chan, lihat kapal terbang kertas saya juga sudah siap. Hebat, saya ramalkan kapal terbang kertas kamu juga akan dapat terbang jauh kerana sayapnya yang besar. Baiklah murid-murid, apakah kemerahan proses sains di sini? Lihat pada dialog yang diperkatakan oleh Anna. Dia sedang membuat ramalan tentang kapal terbang Chan yang akan terbang lebih jauh. Dan dia juga memberikan inference terhadap ramalan yang dinyatakan. Jadi kemerahan proses sains di sini adalah meramal dan membuat inference. Baik murid-murid, lihat pada gambar ini. Ini adalah dua jenis kapal terbang yang telah cikgu hasilkan. Lihat pada kedua gambar ini. Apakah perbezaan kedua-dua kapal terbang ini? Apakah pula persamaan kedua-dua kapal terbang kertas ini? Yang ketiga, apakah yang hendak kita tahu tentang kapal terbang kertas ini? Berdasarkan persoalan ini, kita telah menjawab beberapa perkara, iaitu perbezaan kedua-dua kapal terbang ini dapat menjawab kita tentang pemboleh ubah dimanipulasikan. Perkataan perbezaan ini menunjukkan kata kunci kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan di sini adalah cara lipatan kertas. Baik, lihat pada soalan yang kedua. Kata kuncinya persamaan. Okey, persamaan merujuk kepada pemboleh ubah dimalarkan. Okey, apabila kita membuat kapal terbang kertas ini, apakah perkara yang perlu kita malarkan? Ya, jenis kertas dan kualiti kertas dan juga saiz kertas yang digunakan. Baik, apabila kita telah membina dua ataupun telah membuat dua jenis kapal terbang kertas yang berbeza ini, apa yang kita hendak tahu tentang kapal terbang kertas ini? Okay, kita nak fahamikan sahaja atau kita nak lancarkan? Ya, tentulah murid hendak lancarkan kapal terbang ini. Okay, bila kita lancarkan, apakah yang kita nak tahu tentang kapal terbang ini? Adakah kita nak tahu tentang saiznya, cara lipatannya, warnanya, atau kualiti kertasnya? Okay? Tidak. Yang kita nak tahu tentang kapal terbang kertas ini adalah berapa jauh kapal terbang kertas ini dapat terbang. Okay? Jadi di sini adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu jarak perjalanan kapal terbang kertas ini. Okay? Jarak penerbangan kapal terbang. Baiklah murid-murid, rumusan bagi pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mesti boleh mengenal tiga jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan dan pemboleh ubah bergerak balas. Setelah kita menjalankan penyiasatan ini atau melancarkan menerbangkan kapal terbang kertas ini, murid hendaklah boleh membina jadual untuk merekodkan hasil penyiasatan kita pada hari ini. Okey, cikgu nak ajar murid-murid bagaimana cara hendak merekodkan data. Okey, pertama murid hendaklah membuat jadual yang betul ya. Okey. Di sebelah kiri jadual ini, tabel ini, okey, jadual letakkan pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu cara lipatan kertas. Manakala di sebelah kanan jadual letakkan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu jarak penerbangan kapal terbang. Okey, murid boleh ukur jarak penerbangan kapal terbang dengan pelbagai cara. Okey, apa caranya? Ya, betul. Sekiranya murid mempunyai pita pengukur di rumah, bolehlah mengukur jarak penerbangan kapal terbang. Tapi sekiranya tidak mempunyai pita pengukur,
boleh saja mengukur menggunakan ukuran tidak piawai, iaitu bilangan tapak kaki daripada permulaan murid lancarkan sehinggalah lokasi jatuhan kapal terbang itu. Okey, lihat semula pada soalan ini. Apakah perbezaan kedua-dua kapal terbang ini, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, cara lipatan kertas. Okey, apakah persamaan kedua-dua kapal terbang ini, iaitu pemboleh ubah dimalarkan, iaitu kedudukan permulaan pelancaran kapal terbang, orang yang melancar kapal terbang mestilah sama, ketebalan kertas mestilah sama dan jenis kertas juga mestilah sama. Jadi sama itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Lihat pada soalan ketiga, apakah yang hendak kita tahu tentang kapal terbang kertas ini? Okay, apa yang kita tidak tahu, apa yang kita hendak rekodkan, apa yang kita nak kaji adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu jarak penerbangan kapal terbang. Baik murid, ini adalah tugasan yang cikgu sediakan untuk kamu. Okay, pertama, hasilkan 2 jenis kapal terbang. Setelah kamu hasilkan kapal terbang itu, ramalkan dulu tentang jarak penerbangan kapal terbang. Mungkin kamu boleh berkongsi dengan ahli keluarga kamu, bertanya dengan ahli keluarga kamu yang mana kapal terbang yang manakah yang mereka ramalkan akan terbang lebih jauh. Ketiga, kena pasti 3 jenis pemboleh ubah dalam penyertaan ini. Telah kita bincangkan tadi. Pemboleh ubah dimanipulasi, dimalarkan dan bergerak balas. Keempat, buktikan ramalan kamu dengan menjalankan penyiasatan. Jadi kamu lancarkanlah kapal terbang yang kamu dah buat tu. Untuk membuktikan jawapan siapa yang lebih tepat. Kelima, buat jadual pemerhatian. Pastikan murid buat jadual pemerhatian itu dengan kemas dan rekodkan data yang telah kamu perolehi. Baik, kapal terbang kertas yang telah kamu hasilkan tadi, setelah kamu lancarkan dan kamu telah jalankan penyiasatan, tampal dengan kemas di dalam buku nota sains. Kemudian jawab soalan salin dan jawab soalan ini. Soalan pertama, nyatakan pemboleh ubah dalam penyiasatan ini, iaitu apakah pemboleh ubah dimanipulasikan, apakah pemboleh ubah dimalarkan dan apakah pemboleh ubah bergerak balas. Kedua, ramalkan kapal terbang manakah yang terbang lebih jauh. Mungkin kamu boleh namakan kapal terbang A ataupun kapal terbang B berdasarkan pada jadual yang telah kamu bina. Ketiga, bina jadual bagi merekodkan pemerhatian kamu. Nanti bila dah siap soalan ni, kamu boleh rakam video ataupun ambil gambar pesertaan kamu dan hantar pada link yang cikgu berikan. Murid, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham tentang tajuk KPS pada hari ini, iaitu yang penting sekali mengawal pemboleh ubah, 3 jenis pemboleh ubah itu. Jangan lupa hasilkan tugasan yang cikgu amanahkan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.